Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Imam Bilal EJP Masjid, hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung hadis kita, yaitu bab beriman pada Allah. Muka surat 167. Hadis kita sudah baca, malam ini kita lihat pada huraian hadis. Hadis yang pertama ini kita dah baca. Cuma kita lihat huraian di bawah tu. Islam berkembang dengan jalan dakwah. Islam sebagaimana yang sedia maklum adalah agama yang berasaskan i'tikad atau kepercayaan mengenai perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yang wajib dipegang teguh oleh setiap penganut, iaitu penganut Islam. Islam berkembang dengan jalan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengajak manusia di Mekah itu untuk mengenal Allah. Duk semua berhala itu tak betul. Contohnya betul. Ya. Hebat Rasulullah mengembangkan dakwah di Mekah dulu. Jadi untuk meresapkan suatu kepercayaan ke dalam hati, tak dapat tidak berkehendak kepada kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya dalam masa menjalankan dakwah. Dengan memberi penerangan yang jelas dan berkesan sesuai dengan keadaan zaman dan keadaan orang-orang yang ditujukan dakwah Islam itu kepadanya. Nak memberi keterangan masalah ketuhanan ini adalah susah. Sebab Allah yang Maha Kuasa ini kita tak dapat lihat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertukus lumus dengan sungguh-sungguh menerangkan tentang akidah bertuhankan Allah yang Maha Esa. Jadi akidah, kepercayaan tidak akan dapat dimasuk ke dalam jiwa seseorang dengan jalan kekerasan. Akidah maknanya ikatan, simpul, ya, masuk dalam hati kita.
Percaya kepada Allah contohnya. Itu pegangan simpulan kita di sini. Itu maknanya akidah, kepercayaan tidak akan dapat dimasuk ke dalam jiwa dengan jalan kekerasan atau paksaan. Kalau jalan kekerasan, paksaan, lari, berperang contohnya. Tapi Nabi Muhammad SAW menerang dengan secara bijaksana. Tapi berperang demi peperangan itu mempertahankan Islam, kumpulan Islam. Bila orang Islam khianat, musyrik khianat, Islam mempertahankan. Berlaku peperangan Badar, peperangan Uhud dan sebagainya itu ya. Islam tidak dikira sah jika seorang itu pura-pura Islam, zahirnya, sedangkan hati kosong dari akidah, kepercayaan diakui dan diyakini. Ya, dengan itu nyatalah tidak benarnya orang-orang mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan Islam dengan pedang. Kerana kuasa pedang tidak dapat memasuki kepercayaan ke dalam hati seseorang. Ada orang tuduh Islam ini melalui secara kekerasan. Kalau tak masuk, kenalah. Tidak begitu. Nabi Muhammad SAW menerang, memberi penerangan, mengajak dan sebagainya, tidak melalui kekerasan, gitu ya. Jadi peperangan jihad yang pernah dilancarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah untuk membela Islam dan umat Islam dari pencerobohan musuh. Jadi bila Ahzab, kumpulan musuh ni berkumpul, Yahudi Nasara nak khianat Islam, Islam mempertahankan. Itulah berlaku peperangan. Baik. Pemilihan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ditugas berdakwah ni, memberitahu ni, dakwah adalah satu tugas yang penting dalam Islam. Kerana kepadanya lah bergantung maju mundur perkembangan Islam. Oleh itu, maka pihak yang berkuasa bertanggungjawab melantik orang-orang yang layak menjayakannya dalam bidang dakwah ini. Rasulullah SAW telah melantik orang-orang menjalankan tugas ini dari kalangan guru-guru agama, pegawai-pegawai daerah dan lain-lainnya. Di antaranya ialah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yang tersebut perihal dalam hadis ini. Mu'adz bin Jabal ini orang Yaman. Mu'adz diutus oleh baginda Rasulullah SAW ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijrah. Sebelum daripada baginda berangkat ke Mekah untuk menunai haji wida, haji selamat tinggal. Mu'adz dipilih oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugas dakwah Islamiah di negeri Yaman bukan sahaja kerana kelayakan sebagai seorang ahli agama yang berpengetahuan mendalam tentang Islam, tetapi juga kerana ia berasal dari Yaman. Mu'adz ni dari Yaman, ambil orang asli, orang asal di situ, orang kenal dia, contoh itu. Ia mengetahui selok-belok negeri itu, tabiat serta adat resam penduduknya. Mu'adz ditugas menjalankan dakwah kepada sekalian penduduk
di daerah Yaman yang masih belum Islam. Oleh kerana itu, oleh kerana ada di antaranya golongan ahli kitab ni kaum Yahudi, pada umumnya berilmu pengetahuan, pandai ni orang Yahudi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Mu'adz bin Jabal supaya ia bersedia menghadapi mereka dengan cara lain. Dengan cara lain dari cara menghadapi orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Orang ilmu pengetahuan ni pandai. Jadi Rasulullah kata bersedia Mu'adz menghadapi orang ini. Jadi dakwah Islam wajib disampaikan kepada umat manusia, termasuk kaum Yahudi dan Nasara. Kaum Yahudi Nasara ini masa tu dah, masa Nabi dah ada dah Yahudi Nasara ni. Bukan setakat hari ni lagi merebak luas. Itu perang di Palestin tu, Yahudi itu. Sebab mereka ini agama mereka asalnya bersih, tapi diubah suai mengikut hawa nafsu. Ubah Taurat kata begini, ubah kalau tak betul dengan kehendak mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada umat manusia seluruhnya, tiap-tiap seorang yang hidup dalam zaman baginda sallallahu alaihi wasallam atau yang datang kemudian, sama dia Yahudi atau Nasrani. Dua ni lah kumpulannya, kumpulan Yahudi dan Nasrani. Atau penyembah berhala atau lain-lain, wajib beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menerima agama Islam yang dibawanya. Yahudi dan Nasara, walaupun nama Yahudi Nasara, beriman ikut Nabi dan ikut percaya kepada Allah yang Maha Esa. Itu sebenarnya. Jadi orang Yahudi, orang Nasara ini bukan semuanya kafir. Ada yang menerima Islam, ada yang fasik, dan ada yang kafir, dan ada yang Islam ikut akuan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap seorang tidak sah iman kepada Allah selagi ia tidak beriman kepada sekalian Rasul. Kena beriman semua Rasul, baru sah iman itu, daripada Adam, Musa, Isa, hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad. Mulai daripada Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kaum Yahudi Nasara yang dipanggil nama ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi Nasara ni pengikut kitab-kitab Taurat, Injil, masa Nabi Musa dan Nabi Daud. Bukan sahaja telah mengubah, merusak ajaran kitab-kitab mereka, tetapi telah menyeleweng dari iktikad tauhid yang benar. Ubah dan menyeleweng pegangan mereka itu, akidah mereka, dengan tauhid yang sebenar. Mereka mendakwa bahawa mereka beribadat pada Allah juga, tetapi Allah menurut pahaman mereka. Menurut pahaman mereka yang telah rusak itu ialah pada nama saja, bukanlah Allah yang bersifat dengan sifat yang diterangkan oleh Allah sendiri, iaitu Al-Quran, dan diterangkan oleh Rasulullah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Percaya kepada Allah, tapi dengan bersifat yang diterangkan oleh Allah sendiri, tidak ikut Quran. Dia percaya kepada Allah juga. Contohnya kita katakan, mungkinlah orang kafir sekarang ni duk sembah berhala, duk sembah syirik itu, dia percaya kepada Allah, tapi bukan khalis, bukan tuju betul kepada Allah. Dia syarikat, bersyarikat, itu dikatakan syirik. Orang kafir ini nak minta tolong, nak minta doa, pergi pada berhala, minta di situ. Dia percaya kepada Allah. Itu kita katakan dalam Islam syirik.
Bagi kita tidak begitu. Kita nak apa saja ialah Allah saja. Minta kepada Allah. Terus direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas agama ialah ma'rifatullah. Yang keempat tu. Asas agama ialah ma'rifatullah. Islam ialah agama ciptaan Allah yang diturun melalui rasul-rasul yang diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk keselamatan, kebahagiaan umat dunia dan akhirat. Inilah asas agama Islam. Mengenal Allah, agama ciptaan Allah yang diturun melalui rasul-rasul. Rasul-rasul ini daripada Adam hingga sampai Nabi Muhammad, tauhid ya Allah satu, tak ada syirik. Ya, melalui rasul-rasul yang diakhiri dengan Nabi Muhammad itu untuk keselamatan, bahagia umat manusia dunia dan akhirat. Inilah agama suci, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu untuk bahagian dunia dan akhirat. Dunia hari ini, akhirat lagi akan datang. Semua kita akan bertemu di padang mahsyar. Ya, hari ini berbagai-bagai manusia pegang akidah mereka, terutama orang kafir, orang fasik. Jadi bagi kita orang beragama Islam, syukur alhamdulillah, percaya sungguh kepada Allah, percaya sungguh kepada Nabi, dan percaya sungguh kepada benda perkara-perkara gaib itu untuk apa? Untuk kita hidup hari ini dan hidup hari akhirat. Kita kena ingat hari ini tidak kekal, hari akhirat kekal selama-lamanya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik daripada hari yang pertama, iaitu hari ini. Kita nak yang mana? Memang kita nak yang kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu hari ini kita diuji, dicuba dalam agama Islam ini. Adakah kita ini orang yang tahan menempuhi ujian hidup di dunia ini? Uji dengan apa? Dengan harta banyak, dengan anak banyak, dengan sehat, dengan lupa. Hingga kita nama saja Islam zahirnya, tapi kita tak buat ibadat kepada Allah yang Maha Kuasa. Ada masa kita pun kebanyakan begitulah, orang beragama Islam lalai dengan masa, daripada masa ke semasa. Lalai dengan sehat. Bila sehat hebat, bila wang banyak tak ingat apa. Bila anak berjaya semua masuk universiti, rasa megah. Bila pangkat tinggi, gaji besar, habis. Semuanya itu prosesnya, sumbernya datang daripada Allah yang Maha Kuasa. Terimalah kekayaan, terimalah kebahagiaan ini, tapi syukur alhamdulillah Tuhan bagi, Allah bagi kita hari ini. Untuk apa? Untuk kita buat persediaan untuk hari akhirat. Sebab itu kita disuruh sembahyang, disuruh zakat, disuruh bersedekah, disuruh benda-benda yang kita ada yang senang, tolong fakir, tolong anak yatim dan sebagainya. Itu adalah hasil untuk kita bahagia akhirat. Sedekah tak habis, wakaf tak habis, pahala nampak di padang mahsyar esok. Jadi itulah kita, keselamatan kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini untuk bahagia dunia dan akhirat. Nabi lah yang memberi penerangan pada kita masalah akhirat, masalah Tuhan, masalah malaikat. Dan malaikat itu tempat Nabi mengadu. Jibril, apa saja yang berlaku, Nabi tanya malaikat.
Kenapa begini? Kenapa nampak orang tua ni? Dia kata orang tua, perempuan tua ni dunia dah dekat kiamat dah. Soalan gitu. Kenapa orang ramai di sebelah kanan sebelah kiri ni? Siapa dia nampak mula-mula tu? Itu Nabi Adam. Dia tak ada dah. Sebelah kanan tu banyak umat dia, sebelah kiri pun banyak umat dia, dan umat sebelah kanan itu suka dia kerana bahagia beriman kepada Islam. Yang sebelah kiri itu ialah manusia juga, ruh manusia juga, tapi kafir, tak percaya kepada Tuhan. Dia syirik dan begitu semuanya. Nabi tanya Jibril. Jibril kata, itulah Adam. Anak cucu Adam ini ramai. Termasuk kita. Dan ramai-ramai itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebebasan. Kalau nak baik, nak syurga, ini. Kalau tidak, kamu buat berdosa, terpulang pada diri kamu sendiri. Allah semua bagi. Dia bagi semua. Ya. Baik. Dalam agama Islam, tengok muka surat 170. Dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu terkandung hukum-hukum, amalan-amalan meliputi segala bidang hidup. Dari perkara yang sebesar-besar hingga kepada yang sekecil-kecilnya. Semuanya itu bergantung kepada satu asas yang penting, ma'rifatullah. Mengenali Allah. Bila kenal Allah, hati kita yakin dengan Allah, buat sesuatu lillahi ta'ala. Bismillah. Ini Allah. Itulah keikhlasan kita dengan Allah. Sehingga sebesar-besar apa? Berjuang contohnya. Berjuang menentang Islam. Orang nak khianati Islam. Berjuang. Masuk dah dengan Allah di hati sini. Takut pada Allah tu, kasih kepada Rasulullah tu, mati pun tak apa. Mati syahid. Sebab peperangan menghadapi orang kafir, menentang Islam, nak membangkitkan Islam itu, bila masuk perang, niat kerana Allah, menang, syahid. Tak batal balik dah. Hang siapa begitu? Hang siapa begitu? Tapi Nabi kata, kalau orang ada mak ayah tua, tak payah pergilah. Mak ayah itu pun jihad besar juga untuk anak-anak memelihara, menjaga di alam ini. Nabi tak payah pergi perang. Ada mak ayah tua dah, duduk. Apa tu? Ya. Itulah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui keesaannya Allah itu satu. Hakikat ini akan disimpulkan oleh ulama tauhid dalam kalimah awwaluddin ma'rifatullah. Ulama membuat keputusan bahawasanya Islam kita ini pertama-tama sekali, bila sampai umur anak kita 7 tahun contohnya, itulah penerangan latihan ajar kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai 10 tahun Nabi kata kena rotan kalau tak sembahyang. Kalau 7 tahun tu tak apa, didik, buat baik, nasihat. Hingga sampai 10 tahun tak sembahyang juga, rotan, mendidik dengan secara ajaran rotan. Kita ada anak cucu yang kecil, ajarlah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal, tak kasih. Tak kenal, tak kasih. Bila kenal tu, hingga sampai dia balik, kasih, buat itu, Allah seronok. Sebab nampak hati, nampak Allah. Semua tu Allah. Tak nampak pahala, tak nampak apa pun, tapi semua kerana Allah, kerana makrifat Allah. Dia kenallah Allah itu. Kalau kita harap di sekolah saja, tak kuat.
Di sekolah ada mata pelajaran agama, tauhid dan sebagainya, tapi tak cukup. Dia kena ibu bapa juga. Mengajar agama awaludin ma'rifatullah ini ialah kena sama-sama. Asas agama ialah mengenal Allah itu, iaitu intisari dengan maksud hadis yang kami sebut di dalam bab ini. Bab yang pertama ini, ma'rifatullah, beriman pada Allah ini. Ini kalau kita tengok balik sikit kepada hadis yang akhir sekali itu. Hadis yang akhir sekali itu. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat. Hadis pertama mengandungi tentang Islam berkembang dengan jalan dakwah. Ya. Kemudian huraian situ. Falyakun awwalu ma tad'u ila anna yujadullah ta'ala. Menurut riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mula-mula hendak dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah dakwah supaya mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Falyakun awwalu ma tad'uhum ila ayyujadullah taala. Itu pertama-tama sekali, kenal Allah itu. Kemudian yang kedua, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadanya ialah tunjangnya, asasnya ibadat pada Allah. Tahu Allah, kenal Allah, maka ibadat pun menjadi seronok. Bukan buat kerana adat, dia buat kerana belajar beribadat. Dah kenal Allah Subhanahu wa taala itu. Ya? Baik, kita tengok lagi sebelah. Hakikat ini telah disimpulkan oleh ulama awwaluddin ma'rifatullah, asas agama ilham mengenal Allah itu, iaitu intisari dari maksud hadis yang kami sebutkan dalam bab ini. Jelas, sebagaimana sebuah bangunan bergantung pada asasnya tentang teguh, kukuh atau tidak. Maka demikianlah pula jalan ma'rifatullah. Itu tiap-tiap seorang wajib memahami supaya meresap dan sebati dalam jiwanya sehingga menjadi satu keyakinan yang dapat mempengaruhi seluruh perasaan, gerak, langkah untuk memikul tanggungjawab menjalankan hukum Islam dan amalannya. Sekiranya asas makrifah ini tidak kukuh, hanya dapat di peringkat sangkaan semata-mata, maka inilah sebab seorang itu tidak merasa bertanggungjawab dan dalam menjalankan hukum-hukum amalan yang tersebut dengan sepenuhnya. Jadi asasnya, teguhnya, kukuh itu ialah mengenalin Allah. Tadi ma'rifatullah itu. Kalau kita lihat di sini, apa nama tu? Jelas ulama kata bangunan bergantung pada asas teguh, kukuh atau tidak, maka demikianlah pula makrifat Allah. Sebab itu disebut as-salatu imaduddin.
sembahyang itu tiang agama. Disebut tiang agama. Sembahyang itu tiang agama. Kenapa disebut itu? Sebab sembahyanglah satu-satu ibadah yang kita sembah, yang kita kenal Allah tadi sebagai kekuatan amalan kita. Kalau merutuhkan sembahyang, apa kita nak buat? Sedekah pun tak jadi apa, puasa pun tak jadi apa, buat baik pun tak jadi apa. Yang asas sekali ialah solat. Bila solat tu teguh pendirian sebagai tiang agama, maka buat yang lain-lain itu tersangkut pakai itu, berhubung gitu. Sebab itu pentingnya kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, ibadat kita solat ini sempurna. Sekiranya asas makrifat tidak kukuh, hanya dalam perangkat sangkaan semata-mata. Sangkaan semata-mata ni maknanya orang kata Tuhan ada, saya pun percaya juga ada. Tak fikir kata. Tengok orang sembahyang, saya pun sembahyang juga. Kenapa? Sebab orang sembahyang, aku orang Islam. Itu kita lalu begitu saja. Kita tidak begitu. Kita buat kerana kita faham, kenal makrifatullah. Kerana Allah. Sebab itu kita semua yang kita buat tu adaan lillahi ta'ala. Lillah itu tak artinya usalli fardhul isya 4 rakaatin makmuman, adaan lillahi ta'ala. Ada kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab kita tahu, ya. Begitu juga kalau kita lihat kepada hadis Nabi kita berkaitan kita sama kita ni. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasudduhu ba'du ba'd. Orang iman sama-sama beriman ini seperti bangunan. Kait-mengait di antara satu sama lain. Kenapa Nabi kata begitu? Mungkin kita tak sama, pahaman kita tak sama, tapi yang sama makrifatullah, kenal Allah tu sama ya. Allah satu ya. Bila kita berjamaah, kita nak buat sesuatu, awak pandai ni, awak pandai ini, awak pandai ini, bersatu. Itu seperti bangunan. Tugas itu. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan, seperti bangunan. Yasudu ba'du. Dia pasak bagaimana kait. Itu juga manusia. Orang beriman. Jadi oleh sebab itu kita binakanlah kita dengan kenal Allah ini. Maka bila kita kenal Allah, maka kita bina sesama kita supaya kita hidup bahagia dunia akhirat. Berkelahi tak ada. Berkelahi tak tegur menegur itu tak ada. Itu nafsu. Itu nafsu seseorang yang ada pada diri dia yang tak baik. Jadi oleh sebab itu bermaaf-maafkanlah di antara kita, sama-sama kita tolong membantu di antara satu sama lain. Sebab kita kenal Allah yang Maha Kuasa. Itu dari segi ukhuwah di antara kita. Kalau ibadah ialah ibadah kepada Allah tadi, bila kita hati kita ikat dengan makrifatullah, kuat ibadat kita dengan Allah. Okey. Makrifatullah wajib pada syarak dan juga wajib pada akal. Tengok apa nama ni, muka surat 170 dia di bawah tu. Makrifatullah wajib pada syarak dan juga wajib pada akal. Tiap-tiap seorang manusia apabila ia lahir sahaja ke alam wujud ni, ia akan dapat menerima berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung. Di antaranya ialah tubuh badan. Tubuh badan lengkap dengan nikmat-nikmat yang tidak ternilai, seperti mata, telinga dan lain-lain, yang tidak dapat diberi oleh siapa pun
dari kalangan manusia sendiri oleh makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain tak boleh bagi sebagaimana Allah cipta kita, mata kita, telinga kita. Makhluk lain tak boleh buat. Kalau boleh buat, Allah banyak manusia boleh berjalan. Boleh buat hanya fizikal saja. Tangan, tubuh, kepala, kaki, mata pun ada, tapi tak berkelip. Boleh buat macam-macam manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita, mata kita ni bila rosak nak ganti mai mana? Macam kita katakan Raja Bangkok dah meninggal dah, mati dah, bumi bun, mata rosak sebelah. Kalau ambil kira raja kaya banyak harta, boleh buat dengan asli yang Tuhan buat, tapi tidak berubah mata pelsu. Meninggal pula dekat setahun nak ke bumi. Itu amalan buza, kafir. Dia tak tanam, hormat mayat itu. Dengan siapa begitu? Allah yang Maha Kuasa, jadi mata, jadi telinga dan lain-lain itu tak dapat diberi oleh siapa pun dari kalangan manusia sendiri atau makhluk-makhluk yang lain. Dia tak boleh dapat. Allah syukurlah kita beri mata dua, telinga elok. Inilah Allah yang Maha Kuasa. Tak patutlah bagi orang-orang menerima nikmat itu kalau ia tidak mahu mengenal siapakah pemberi, tidak mahu bersyukur akan pemberian yang sangat-sangat berharga itu. Tak patut. Tak patut. Sebab itulah kita patut syukur pada Allah sangat itu solat. Solat kita ini adalah syukur kepada Allah. Itu doa. Solat kita ni doa. As-salatu watan ad-doa muftatahatun bitakbir wa muslimatun bitaslim. Tidak Allahu Akbar itu dah doa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajah tu wajah, arahkan muka pada Allah. Disudahi dengan Assalamualaikum. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jami'. Allah redha kita dengan surga dia sedia untuk kita. Ya? Tapi kalau kita tak makrifah, tak tahu Allah tadi, payahlah nak khusyuk. Buat orang buat, kita buat. Lebih-lebih lagi orang muda-muda. Betul tak? Saya dah mengajar banyak masjid juga, tak ada orang muda-muda. Macam orang sepupu kita ni umur 60, 70, 40. Umur 25 tak ada, 20 tak ada. Kenapa begitu? Tak kenal Allah. Belajar di sekolah, belajar juga agama. Duduk asrama mungkin semayang, sebab di asrama paksa semayang. Bila lepas pada tu bebas, balik tidur. Allah teruknya bertengok anak-anak kita. Tak nak wisuda nak semayang subuh, masalah. Okey, tengok. Ya, maka tidak patut bagi orang yang menerima nikmat itu kalau ia tidak mahu mengenal siapa pemberi, tidak mahu bersyukur akan pemberian yang sangat berharga itu. Jadi sikap yang demikian tak dapat disangka lagi tentang tidak patutnya kalau dipikirkan oleh orang-orang yang berakal, senyuman yang menggunakan akal dengan jujur. Tak patut bagi mata, bagi akal, tapi tak solat. Contoh gitu. Lebih-lebih lagi tidak patut kalau orang itu menggunakan nikmat pada bukan tepatnya, dan ia pula menentang serta meneraka kepada yang melimpah nikmat itu kepadanya, kerana sikap ia demikian menggambarkan ketiadaan peri kemanusiaan. Bagi akal sehat, lepas tu nak seronok minum arak, nak seronok minum air ketum,
minum benda-benda itu, seronoklah tu. Tapi bila minum arak, mabuk. Tuak masam, mabuk. Merusakkan hak yang Tuhan bagi. Itu tak menasabah. Tak jadi. Sebab itu hukum syarak haram minum arak. Itu hukum syarak. Ya. Dadah. Hukum syarak haram. Nak cuba-cuba, lepas cuba sekali, dua, tiga, habis terlebat. Budak bijak tak jadi bijak, masuk sekolah. Sekolah rusak otak. Berapa banyak? Itulah. Nikmat yang Tuhan bagi itu tak guna. Menggunakan nikmat yang bukan pada tepatnya. Ia pula menentang, menderhaka kepada yang melimpah nikmat itu kepadanya, kerana sikap demikian menggambarkan ketiadaan peri kemanusiaan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah lagi amat mengasihani, yang melimpah nikmat tidak terhitung, maka sekalian makhluk telah mengingatkan manusia supaya mengenalnya dan mengakui keesaannya dengan firman fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang maksudnya memerintah, tahulah kamu manusia, supaya masing-masing berusaha mencari jalan mengenal dengan sepenuh yakin. Penuh yakin apa? La ilaha illallah. Kerana dialah pencipta manusia di alam seluruhnya, dan dialah juga Allah mengurniakan segala nikmat yang mereka gunakan dalam alam kehidupan ini. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah menciptakan manusia. Allah itulah yang menciptakan langit bumi. Allah itulah menciptakan makhluk seluruhnya. Oleh sebab itu kita disuruh sangat disebut banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, banyak-banyak. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sehingga sampai husnul khatim, sampai peringkat habis nyawa kita, senang sebut la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau tidak nak sebut susah ni, sebab semaya pun tak betul, raka ibu bapa, nak sebut la ilaha illallah pun tak boleh. Ada kisah-kisah orang berdahaka ibu bapa tak boleh sebut la ilaha illallah. Inilah sebab tu marilah kita kenal Allah dengan jelas. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu hukumnya wajib pada syarak sebagaimana diperintah oleh Allah, dan juga diakui diwajibnya oleh akal yang senyuman. Akal yang baik mengenal Allah ini adalah wajib. Ma'rifatullah. Ada telinga dah, ada mata dah, ada akal. Banyak bahan-bahan untuk dapat pada Allah ini. Banyak. Apatah lagi kalau kita belajar sifat-sifat Allah itu. Wujud, idam, bakah, dengan siapa, mukhalafat, dengan siapa, kaunuhu mutakaliman. Itu sifat, belajar sifat. Hukum dia dah. Nabi dulu qul huwallah saja, qul huwallahu ahad. Tak ada sifat 20. Hari ini ada sifat 20, belajarlah. Tak ada apa. Kalau tak mau belajar pun ada fikir benda-benda lain. Boleh. Yang dipertikaikan. Ini kata itu sifat 20 tak ada zaman dulu. Itu dulu. Hari ini dah kita nak mendalamkan lagi, belajar. Wujud, kidam, bakal, mukhalaf dan sebagainya. Itu dia. Naknya mengenali Allah supaya kita senang menyebut la ilaha illallah. Allah maktum alaina bi husnil khatim. Itulah. Ya Allah ya Tuhan, bagilah pengamat kita husnul khatim. Husnul khatim apa dia? Kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak mau jadi su'ul khatim, mati dalam minum arak, mati dalam berjudi, mati dalam keramaian dan sebagainya. Waliyahillah. Baik, akhir sekali, sesiapa yang tidak mau mengambil berat mengenal Allah, sedangkan ia sentiasa menggunakan nikmat-nikmat ni, pemberiannya, maka sikapnya demikian itu adalah bertentangan dengan fitrah insaniah, keaslian peri kemanusiaan, melanggar perintah Allah Ta'ala serta mencuaikan kegunaan akalnya sendiri. Siapa tak mau mengenal berat tentang mengenal Allah ini, menggunakan nikmat pemberian, sikap demikian adalah
bertentangan dengan fitrah insaniah. Fitrah insaniah apa dia? Kenal Allah. Kenal Allah yang Maha Kuasa ini. Itu fitrah sebenarnya. Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu. Itu fitrah manusia. Kalau fitrah garam, apa fitrah garam? Apa fitrah garam? Masin. Garam itu masin. Dia tak jadi manis. Itu fitrah semula jadi dia. Begitu juga fitrah manusia ialah fitrah insaniah, fitrah keaslian Muslim manusia, ma'rifatullah. Kenal Allah SWT. Kenal Allah SWT. Bila kita kenal Allah, rasanya hati yang kita tak nampak, hati ini seronok. Kenal Allah SWT. Lepas sembahyang lagi, lepas zikir lagi, nak baca Quran, ini lebih-lebih lagi di bulan Ramadan tak lama lagi. Orang kenal Allah, atur masa dia dengan tepat. Masa sembahyang, masa bekerja, masa tidur, masa berzikir dan sebagainya. Masa duha, masa sunat tahajud, masa sunat dan sebagainya. Dia tak terus begitu. Dia kena atur masa kita dalam hidup ini bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak atur begitu, ikut rasa iblis masuk, habis kita, malah dan sebagainya, tak apa. Jadi itulah saja masa petak jendah kita berhenti sekat muka surat 171, jalan yang menyampaikan ma'rifatullah. Bagaimana? Ini kita hurai lagi kematian pada ini. InsyaAllah. Kita berhenti setakat itu dulu. Kita baca tafsir kafarah dan ayat wal asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan dan ma'afratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wa najatin minan nar wa azabil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim ya maulana. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.